Okay. So hari ni kita akan belajar tentang bantuan kecemasan ya, bantuan kecemasan. Okey, ada dua perkara yang kita akan belajar dalam bab ni, iaitu CPR dan juga dipanggil Heimlich Maneuver. Apa tu? Okey, jom kita tengok ya. Okey, cikgu akan terangkan. Okey, sambil tu sila tengok buku teks ya. Kalau tak ada buku teks, buku rujukan pun okey. Okey, so CPR adalah resusitasi cardiopulmonary. Okey, di akhir pembelajaran ni, kamu akan menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Okey. Kita tengok kepada definisi CPR. Okey. Ia adalah yang seperti cikgu sebutkan tadi, resusitasi cardiopulmonary. CPR ya, bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Jadi keadaan individu yang memerlukan CPR. Okey, biasanya jika seseorang individu itu tidak bernafas. Okey, dan jika seseorang individu tiada degupan jantung atau nadi, jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan, maka kita perlu aplikasikan kaedah CPR ini. Di sini kita akan dapat menerangkan kepentingan CPR. Okey, situasi yang memerlukan CPR. Okey, yang saya nyatakan tadi ya. Okey, kalau tengok gambar ni, okey, pesakit-pesakit ni memegang bahagian dada. Sakit sangat bahagian dada kan? Jadi di sini ketika seseorang mengalami serangan jantung, okey, kadang-kadang dinyatakan mungkin disebabkan oleh renjatan elektrik. Okey, renjatan elektrik, lemas ya. Okey, jadi kadang-kadang yang dinyatakan mungkin juga disebabkan oleh panahan petir. Panahan petir. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana demonstrasi kaedah CPR dijalankan dalam video yang seterusnya. Okey, so pertama CPR ialah kaedah yang tidak memerlukan sebarang peralatan sebenarnya. Okey, jadi kita memang digalakkan untuk mempelajari CPR ni supaya dapat selamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Tapi ia perlu dilakukan dengan kaedah yang betul kerana tulang rusuk mangsa boleh patah terutama kalau mangsa tu saiznya kecil. Dibanding dengan kita yang nak menyelamatkannya. Okey? Ataupun sekiranya udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tak sampai ke dalam peparunya. So ni akan menambahkan masalah yang kita sedang hadapi. Okey. Jadi yang pertama, kita perlu respon mangsa. Okey, perlu periksa respon mangsa. Katakanlah tiba-tiba pengsan, tepuk bahu dia tanya, adakah awak okey? Kalau tahu nama dia, sebut nama dia. Zarif, adakah anda okey? Ataupun kalau tak ada respon tu, kita kena minta tolong lah. Kita kena minta bantuan di sekeliling. Terutama talian kecemasan 999. Okey, yang kedua, kita kena buka saluran pernafasan. Macam mana? Pastikan mangsa berbaring. Tengok gambar tu yang tadi. Dongakkan kepala mangsa ke belakang. Angkat dagunya sedikit untuk membuka saluran pernafasannya. Jadi di sini kita kena periksa lah sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Pastikan ia dilakukan dengan betul. Kemudian tekanan dada. Okey, jika nadi atau pernafasan tidak dikesan jadi teknik tekanan dada perlu dilakukan. Macam mana tekniknya? Tengok pada gambar tersebut. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa. Pastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari anda nak menyelamatkan ni. Okey, bangun dan condongkan badan sedikit ke hadapan dan bahu tegak berada dengan dada mangsa dan tekan lebih kurang 5 cm. Tidak melebihi 6 cm. So lepaskan tekanan tangan
tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Jadi kita biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekan lagi. Jadi tekanan pada ketika ini adalah pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey, kita perlu lakukan dengan teknik yang betul ya. Kemudian yang keempat, bantuan pernafasan. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa. Seperti dalam gambar, dongakkan sikit, picit hidung mangsa, hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. So, langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu mangsa. Yang kelima pula ya, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey. Tengok gambar tersebut. Jadi apakah kepentingan CPR ni? Okey, CPR ni dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Kenapa sistem peredaran darah? Kerana sistem peredaran darah membekalkan oksigen ke seluruh badan mangsa. Tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Biasanya jantung kita akan mengepam darah kan. Kalau seseorang yang mengalami masalah macam ni, mungkin jantungnya berhenti mengepam atau lemah. So kita kena bantu dengan menghasilkan peredaran darah secara buatan ni. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya. Okey, oksigen akan diangkut ke otak ya. Okey, ini membolehkan oksigen diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Okey, diingatkan ya, kerosakan otak boleh berlaku sekiranya oksigen tidak sampai ke otak. Jadi kita kena bertindak cepat dengan teknik yang betul. Okey, yang kedua adalah Heimlich maneuver. Apa ni? Jadi cikgu akan terangkan di sini apakah Heimlich maneuver dan juga kepentingannya. Kita lihat di sini ya. Okey, definisi Heimlich maneuver. Alright. Ia adalah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Okey, seperti dalam gambar tu, kita tekan bahagian abdomen ya. Okey, tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau benda asing. Kita nak keluarkan benda asing tersebut. Okey, ini adalah pengasas ya teknik ini. Yang bernama Henry Heimlich. Okey. Alright. Okey, kita tengok lagi. Okey, teknik je ya. Apabila situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich maneuver ni, yang pertama kita pegang leher dengan kedua-dua tangan. Okey. Alright, yang kedua tidak boleh bercakap atau batuk. Okey. Yang keempat, mangsa kita tahu sukar bernafas. Alright. Okey. Dan yang ketiga, mangsa kita lihat kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Yang pertama tadi, sekiranya kita nampak mangsa memegang leher dengan kedua-dua tangan, kita tahu dia tercekik. Jadi kita perlu aplikasikan kaedah ini ya. Situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich maneuver. Nampak yang pertama yang cikgu terangkan tadi, memegang leher. Yang kedua pula, ini adalah situasi yang kedua, iaitu tidak boleh bercakap atau batuk. Okey, kita jangan tunggu lama, kita pastikan kita dapat menyelamatkan mangsa Okey, dan yang ketiga ya, kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Dia tak dapat nak bercakap dengan kita tapi kita nampak tanda-tanda ni, lebam. Alright, okey. Dan mana situasi seperti ini? Okay, seperti dalam gambar ni kita nampak dia suka bernafas. Tak boleh nak bercakap dengan kita, suka bernafas ya. Okey, sebelum tu kita tengok dulu macam mana seseorang boleh tercekik. Ya adalah apabila seseorang menelan makanan. So epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan trakea. Seperti kita tengok dalam gambar ni ya. Okey, di sini adalah epiglottis ya.
epiglottis. Alright, so ini adalah esophagus. Jadi ini adalah makanan yang tersekat. Okey, dan ini adalah trachea. Nampak makanan ni dia tersumbat. Okey, pada saluran trachea yang menyebabkan mangsa sukar bernafas. So makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang itu akan tercekik. Jadi kepentingan Heimlich maneuver. Badan dan otak manusia sentiasa memerlukan oksigen. Jadi sekiranya pesakit-pesakit melalui 4 perkara tadi, kita tahu oksigen tak dapat melalui dan masuk ke dalam paru manusia. Seterusnya jika tak dapat masuk ke dalam paru manusia, apa akan jadi? Okey, jadi oksigen tidak dapat dibawa oleh darah ke seluruh badan, terutama sekiranya di otak. Sekiranya otak tak dapat menerima oksigen, jadi akan membawa maut kepada pesakit. So oksigen ni kemudiannya akan diserap ke semua sel badan manusia termasuk otak seperti cikgu cakap tadi. Namun jika seseorang itu tercekik, saluran pernafasan akan tersumbat dan menghalang oksigen ke paru. Oksigen tak cukup dihantar ke otak, macam cikgu bagi tahu, akan mengakibatkan kematian. Okey, cuba tengok cara dia, demonstrasi Heimlich maneuver. Okey, kaedah Heimlich maneuver sama seperti CPR sebenarnya. Kaedah ni juga tidak memerlukan sebarang peralatan dan perlu dipelajari oleh orang ramai supaya dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. Cara ni adalah berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Okey. Dan yang kedua, kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Tengok gambar ni ya. Nampak tangan kanannya digenggam. Okey, kelilingkan tangan dari belakang mangsa, itu seperti kita peluk dia. Okey, dan genggamkan tangan kanan. Seterusnya yang ketiga, kita letak genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Cikgu ulang. Okay, letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Letakkan pula tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam seperti gambar pada rajah kanan. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. So, tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam paru, menyebabkan benda asing tertolak keluar. Ini sebenarnya yang kita nak ya. Makanan yang menyumbat di dalam trachea tadi dapat tertolak keluar. Jika tiada orang berdekatan semasa tercekik, cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri adalah dengan meletakkan tangan. Ini kita ikut kaedah Heimlich maneuver di antara pusat dengan bawah rusuk. Cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut untuk membongkokkan dengan cara membongkokkan badan ya. Jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti dalam rajah yang kita tengok, kerusi atau meja. Bongkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut untuk menyelamatkan diri